Baik, itu kata mereka tentang topik yang kita bawakan iaitu emas, hiasan atau simpanan. Dan untuk mengupas topik ini, kita bersama dengan tetamu undangan yang telah pun bersedia di studio. Kita bersama dengan Tuan Muhammad Sahar Mahdin, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Baik, Assalamualaikum Tuan Haji. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tuan Haji sihat, Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kerana bersama dengan BIS Malaysia petang ini. Alhamdulillah. Topik yang saya rasakan sangat-sangat menarik kepada seluruh keluarga Malaysia berkenaan dengan emas. Kita tahu bahawa peningkatan permintaan emas ketika ini amat meningkat dengan peningkatan serta pengeluaran wang KBSP sebelum ini dilakukan, dan juga banyak lagi yang kita ketahui bahawa harga emas semakin meningkat dan juga harga emas sangat sesuai untuk kita laburkan. Jadi sebagai permulaannya Tuan Haji, sejak hari ini kesedaran keluarga Malaysia terhadap pembelian emas sebagai instrumen pelaburan semakin meningkat. Jadi apa agaknya yang mendorong kepada trend ini, Tuan? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih terlebih dahulu Saudara Akmal kerana program Ringgit BIS mengundang saya pada pagi ini atas kapasiti saya sebagai Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Jadi Alhamdulillah kita melihat hari ini kesedaran masyarakat Malaysia ataupun keluarga Malaysia hari ini terhadap kesedaran mereka untuk nak menjadikan emas itu sebagai satu instrumen pelaburan dah semakin meningkat. Ini mungkin berasaskan kerana keyakinan mereka kepada emas sebagai satu instrumen yang paling stabil dari segi pelaburan berbanding pelaburan-pelaburan yang lain yang kita lihat hari ini dari segi saham, dari segi Bitcoin, cryptocurrency menurun, tetapi mereka percaya bahawa emas merupakan satu pelaburan yang stabil. Tapi sebenarnya kita sebagai umat Islam sebenarnya ianya haruslah berdasarkan kepada kefahaman kita, kerana dalam Al-Quran sini ini menceritakan menggambarkan banyak ayat. Sebenarnya ada 8 ayat kalau kita lihat dalam Al-Quran ini yang mengaitkan tentang emas, dan keseluruhannya menggambarkan bahawa emas ini merupakan simpanan sebenar yang boleh dijadikan sumber kekayaan kepada umat manusia sehinggalah ke akhir zaman. Nah, ini yang wajar kita kembangkan dalam konteks mengaitkan ekonomi, mengaitkan emas ini sebagai satu aspek solution dan pengembangan ekonomi. Baik, jadi kita juga melihat Tuan kepada kadar purata kenaikan emas yang dikatakan sebanyak 25% setahun. Kenapakah pembeli emas tidak merasai keuntungan tersebut? Ya, memang betul kalau kita lihat Allah jadikan emas ni, Allah pelihara dia punya kestabilan dia ni dan kalau kita lihat pada tahun 2000 emas baru berada pada harga RM135 Baik per gram, tetapi hari ini tahun 2022 emas telah mencecah kepada 260 ataupun baru-baru ni semasa perang Ukraine mencecah sehingga 280. Bermakna emas naik purata 25% setahun. Tapi persoalannya, adakah orang ramai yang membeli emas ini merasai 25% kenaikannya? Jawapannya tidak. Baik. Kerana mereka membeli emas daripada penjual-penjual emas, kedai-kedai emas itu pada harga yang telah dimarkupkan. Kalau dalam bahasa urus niaga emas ni ada spreadnya. Jadi spread tu ialah berasaskan berapa harga London Metal Exchange pada harga semasa. Sebenarnya Akmal, emas ni setiap masa harganya berubah-ubah. Baik. Ditentukan oleh London Metal Exchange ni. Setiap saat berubah-ubah. Kita boleh tengok dalam portal tertentu seperti goldprice.org. Situ kita boleh tengok pergerakan harga emas. Tapi persoalannya masyarakat kita membeli emas daripada kedai-kedai emas ni kena tengok berapa markup atau spread daripada London Metal Exchange. Jawapannya antara 20 hingga 30%, kadang-kadang sampai 40%. Itu waktu mereka nak beli emas. Waktu mereka nak jual balik kembali emas, mereka kena lagi dipotong lagi. Itu bahasa emasnya dipanggil markdown lagi. Betul. Beberapa peratus lagi, antara 15 ke 20%. Jadi masa beli kena 20 ke 30%, masa jual kena lagi 15 ke 20%, maka lambatlah untuk mereka
mendapat keuntungan. Itu kalau mereka membeli emas dalam konteks membeli emas perhiasan, tetapi mereka mengharapkan pembelian itu menjadi satu keuntungan. Nah, ini mereka harus belajar dalam konteks pelaburan emas ni. Jadi ada option-option tertentu yang boleh masyarakat kita perolehi melalui kaedah urus niaga emas yang mana boleh menjana pendapatan yang terbaik. Baik, dan juga kalau kita menyentuh tentang harga emas dan juga keadaan emas di saat ketidakpastian keadaan ekonomi ketika ini, Tuan, ramai yang kita lihat memilih untuk membeli emas dan selain dijadikan sebagai barang perhiasan, emas juga sesuai untuk pelaburan jangka panjang. Jadi apa agaknya istimewa benda emas ini, Tuan? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, oleh kerana emas ni stabil. Walaupun dia berlaku penurunan dan kenaikan dari semasa ke semasa, tetapi sebenarnya turun dan naik itu boleh menciptakan keuntungan. Tapi maknanya ada ilmunya untuk nak menciptakan keuntungan melalui pembelian emas. Dia tak boleh main beli simpan tunggu. Sebab emas ni tidak mengeluarkan dividen macam pelaburan-pelaburan lain. Betul. Jadi kalau ada skim pelaburan pembelian emas boleh mengeluarkan dividen, itu suatu benda yang kita boleh anggap sistem pelaburan yang bukan saja tidak patuh undang-undang tapi tidak patuh syariah. Betul. Tak boleh nak dijanjikan emas ada mengeluarkan dividen. Jadi penciptaan keuntungan sini boleh diperolehi berdasarkan adanya turun dan naik emas tu, tetapi produknya tidak bolehlah produk pembelian emas fizikal. Ada produk-produk tertentu yang boleh orang ramai sertai, contohnya produk pelaburan yang menggunakan kaedah urus niaga secara digital, yang mana kita boleh memperoleh keuntungan berdasarkan turun naik emas pada kadar semasa. Maksudnya kalau kata setahun tahun lepas ada 14 kali pergerakan emas turun dan naik, sebenarnya ada di situ peluang untuk mencipta keuntungan bagi pelabur-pelabur yang memahami konsep pelaburan kaedah yang sekarang ni diperkenalkan oleh banyak platform-platform pelaburan emas. Tapi kita kena lihatlah, memastikan produk yang disertai itu mestilah ada dari segi patuh undang-undangnya dan juga patuh dari segi syariahnya. Baik. Jadi menyentuh tentang patuh syariah, patuh undang-undang. Daripada pandangan Tuan sendiri, bagaimana agaknya kefahaman keluarga Malaysia kita terhadap urus niaga emas yang digital seperti mana yang Tuan kongsikan tadi, digital patuh syariah. Jadi bagaimana agaknya? Ya, sama juga kemarin sewaktu kalau kita masyarakat keluarga Malaysia diperkenalkan satu masa dulu tentang perbankan ataupun sistem perbankan secara online banking lah cerita kan. Masa itu semua orang skeptikal atau mereka meragui. Maknanya boleh ke kita ni, boleh percaya ke? Tapi hari ini kalau kita lihat hampir semua keseluruhan. Kita dah takkan nak pergi lagi berbaris-baris pergi ke bank. Biasa pergi bank berbaris ni bila ATM kad hilang je lah. Betul. Tapi selainnya kita akan menggunakan perbankan secara online. Begitu juga hari ini. Hari ini alhamdulillah di Malaysia telah diperkenalkan sejak 2017 lagi. Kaedah kita boleh membeli emas ataupun menjual emas secara online ataupun secara digital, dan ianya mendapat kelulusan patuh syariah. Jadi patuh syariah di sini, apa elemen patuh syariah tu? Jawapannya ialah satu, dia mesti berasaskan wujudnya emas fizikal. Emas fizikal itu mesti wujud. Kita beli online ataupun atas talian, tapi emas fizikal itu wujud. Tidak semestinya kita pegang sendiri. Kita boleh antara penganjur ataupun trader, platform yang macam ni boleh menempatkan emas tu di tempat-tempat simpanan yang mana tempat simpanan itu tempat simpanan yang terbaik dan berkecuali, pihak yang independen. Ada banyak di luar sana syarikat-syarikat yang khas untuk menyimpankan emas. Jadi di sinilah peranan pihak yang memberikan kepatuhan syariah jadi itu menyemak dan juga mengaudit tempat simpanan emas tersebut. Kemudian yang kedua, patuh syariah, aspek pembelian emas patuh syariah secara online ini mesti berasaskan spot trading. Maknanya kita mesti dapat beli, kita tekan saja button hari ini, Kamal, saat ini, mesti kita dapat harga saat ini. Dia tak boleh tekan hari ini, besok, dapat harga esok. Harga besok. Tapi dengan online lebih mudah lah. Betul. Lebih mudah sebab apa? Sebab online itu senang. Nak tekan button dah tak timbul lagi. Dan bagusnya bila adanya kaedah secara online ataupun digital ni, kita boleh kecilkan jumlah emas. Emas tu boleh dipecah-pecahkan. Contohnya satu gold bar seperti saiz handphone contohnya, ada serial numbernya dan kita boleh ada portion kita dalam gold bar tertentu tu yang dianjurkan oleh
platform pelaburan emas ni. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ialah faktor dari segi patuh syariah ni mestilah kita memiliki sertifikat dan juga ataupun sijil-sijil ataupun dokumen pembelian kita itu. Baik. Dan dengan online lagi mudah. Maknanya kita beli dan kita terus boleh dapat dokumen-dokumen secara terus. Baik. Itu yang Baik, itu penting. 3 perkara yang penting untuk kita ketahui bahawa perniagaan emas secara patuh syariah, dan juga kita tahu apa agaknya faktor yang menyebabkan harga emas ini naik dan turun. Tapi kita nak tanya, emas hiasan atau simpanan, topik yang kami bawakan dalam segmen Ringgit Piece. Waktu ini bersama dengan tetamu di studio Tuan Muhammad Saharmadin, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia. Baik Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan apa agaknya faktor yang menyebabkan turun naiknya harga emas ni Tuan? Ya, sebelum tu selalu soalan yang orang tanya dengan saya bila dalam program-program ni orang tanya sebab faktor-faktor ni selalunya orang akan tanya sesuai ke sekarang beli emas? Betul, itu soalan yang paling suka orang tanya. Sebab apa faktor turun naik tu banyak faktor. Baik. Tapi soalnya bila yang masa nak beli emas ni? Selalunya saya jawapan berseluruh lah. Paling bagus beli emas ialah 20 tahun dulu. Yang pertama paling bagus. Baik. Paling kedua bagus bila? Hari ini lah jawapannya. Jadi maknanya persoalannya hari ini, apa pun krisis yang berlaku di luar sana yang menyebabkan turunnya naik emas ni, sepatutnya tidak menghalang untuk kita menjadikan emas itu sebagai kita punya aset simpanan. Dan ada yang menyebut emas itu sebagai safe haven. Saya sebutkan awal tadi, maknanya dalam Al-Quran menceritakan tentang emas itu sebagai simpanan yang sebenar. Of course, kita sebagai umat Islam perlulah meyakini bahawa emas itu memang satu simpanan yang terbaik antara pelaburan-pelaburan lain. Tapi dalam pada itu adalah faktor-faktornya. Faktor yang utamanya biasanya ialah keadaan krisis ekonomi. Krisis ekonomi, kegawatan ekonomi. Biasanya bila ekonomi genting ataupun ekonomi gawat, emas akan naiklah sebab orang bimbang. Atas waktu-waktu itu, maknanya itu yang menjadikan emas tu safe haven. Maknanya dalam keadaan orang akan rasa kritikal waktu dia bimbang atas keadaan ekonomi, emas dijadikan sandaran utama. Kemudian faktor kalau kita tengok kestabilan dolar. Dolar, kalau dolar stabil, biasanya emas akan turun. Baik. Bila dolar goyang ataupun ni harganya turun, maka emas akan naik. Itu biasanya dia punya ni. Tapi tidak pula boleh dijadikan itu sebagai satu sandaran yang mesti tepat kan. Tapi itu antara indikator dia. Kemudian faktor-faktor seperti faktor kesihatan ni, krisis kesihatan seperti COVID baru ni. Waktu COVID, krisis kesihatan juga menjadikan emas tu satu pelaburan yang stabil. Dan dia juga begitu juga bila saham jatuh, emas naik. Saham naik, emas jatuh. Jadi banyak jugalah indikator-indikator lain biasanya mereka akan tengok juga keadaan ekonomi negara-negara maju, keadaan ekonomi, kadar pengangguran contohnya. Itu juga sebagai indikator. Jadi apapun pada saya, jangan jadikan faktor itu sebagai kebimbangan kita untuk bimbang, sebab dari segi emas, kestabilannya ni, emas ni macam mana dia tinggi sekalipun, kita masih boleh beli. Sebab apa? Dari azali lagi emas ni, bila dia punya kadar dia daripada dia tinggi, dia akan lebih tinggi lagi. Baik, betul. Semua dia nak tinggi kepada yang lebih tinggi itu, dia akan ada masa yang dia turun sekejap dan dia naik balik. Jadi bila yang paling sesuai itu hari inilah. Kalau tanya bila nak beli emas tu. Betul, saya juga setuju. Kalau kita ada duit lebih, sebolehnya kalau kita nak fikirkan untuk membeli yang lain-lain, mungkin kita boleh utamakan dahulu belikan emas. Kerana emas seperti mana yang Tuan kongsikan bahawa apabila nilai ringgit itu jatuh, harga emas akan naik. Jadi ianya akan menjadi penyelamat kepada nilai simpanan kita, dan juga insya-Allah menjadi satu simpanan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat berguna di suatu masa akan datang. Ataupun yang mudah nak pegang tagline ni lah. Bila sesuai beli emas, bila ada duit. Bila ada duit. Jangan nak tunggu kita kaji, tengok statistik hari-hari, lama kita pening, kita pun tak buat apa-apa. Betul. Ada duit yang lebih je, kita terus beli emas. Kita beli emas. Itu langkah yang paling bijak lah dalam konteks
melihat emas itu sebagai satu produk pelaburan kan. Betul. Beli emas tidak akan rugi. Itu juga kita perlu simpan atau kita perlu setkan dalam minda kita. Beli emas tiada yang akan rasa rugi kalau kita beli emas. Dan kalau kita melihat seperti mana yang Tuan kongsikan tadi berkenaan dengan antara emas fizikal dan juga pelaburan emas, yang mana memberi pulangan terbaik dan juga jaminan yang pasti, Tuan? Antara pelaburan, apa tadi? Pelaburan? Memberi emas fizikal dan juga emas digital. Ya. Ini pun satu ilmu baru yang masyarakat kita perlu belajar dan perlu mengetahui. Kita ada banyak pilihan. Secara fizikalnya ini emas lah yang Saudara Amal pegang tadi ni. Ini emas fizikal. Ini biasanya spreadnya tinggi. Antara 20 ke 30%. Kemudian kita ada emas dalam bentuk gold bar. Bila gold bar tu maksudnya gold yang tidak ada dia punya corak apa semua. Of course jimat lah dia punya cost dia. Dia itu markup dia kurang tinggi atau spreadnya kurang tinggi. Yang ketiga, kita ada emas dalam bentuk gold bar juga, tetapi digitalkan. Maknanya dibuat secara urus niaga secara atas talian. Yang itu spreadnya lebih rendah. Kenapa spreadnya rendah? Sebab satu, dia tak payah mengeluarkan produk-produk hiasan. Kedua, dia tak perlu buka kedai untuk nak menjual. Dan dia boleh dijual secara online. Jadi jimat kos tu. Tak ada kos buka kedai, nak jaga kedai dan sebagainya. Jadi ini menjadikan kos yang murah. Jadi masyarakat kita boleh mendapat harga yang lebih murah. Dan bila dapat harga emas lebih murah, bila emas naik, dia cepatlah untung. Itu dia punya game dia ataupun dia punya cara kaedah dia tu yang masyarakat kita kena belajar dan carilah pilihan yang terbaik. Sifi, dan pastinya juga kita tahu bahawa kini untuk pelaburan emas secara digital mungkin risiko untuk ditipu agak mudah. Jadi pandangan Tuan bagaimana untuk kita mengenal pasti pelaburan emas yang betul-betul boleh dipercayai? Bagaimana Tuan? Ya, dalam aspek ini apa yang paling penting ialah kita melihat siapa dia penganjur platform pelaburan ni. Yang pertama mesti semak dari segi kepatuhan undang-undang dia. Kemudian lihat juga track record dia. Company ni baru wujud ke ataupun dah berpengalaman ke, apa track record dia, siapa klien dia sebelum ni. Kemudian kita harus melihat juga dari segi aspek dia punya orang kata apa, compliance dia, kepatuhan dari segi undang-undang. Dari segi kemudian dari segi keupayaan dari segi dia itu boleh mengeluarkan emas itu daripada mana, sumbernya daripada mana, daripada negara mana, selain daripada lokal. Kita ada emas seluruh dunia. Itu pun kena tengok juga untuk nak memastikan ketulinan itu. Jadi kemudian yang kedua, janganlah kita terus diperkenalkan kita terus membeli dengan kuantiti yang banyak. Jadi beli dulu, cuba dulu, tengok macam mana performance dia. Tengok performance dalam masa sebulan dua, kalau nampak menarik kita boleh tambah. Dalam masa sama kita buat checking. Kita buat checking, buat semakan, buat dalam bahasa bisnes kita panggil due diligence. Dan bila kita berbuah hati, barulah kita boleh menyampaikan kepada orang lain juga, kongsi dengan ahli keluarga kita dan sebagainya, faedah dalam aspek pelaburan emas ni. Baik, jadi mungkin peranan Dewan Perdagangan Islam Malaysia sendiri untuk secara ringkasnya mendidik masyarakat tentang ilmu pelaburan emas tu bagaimana Tuan? Secara ringkasnya. Ya, secara ringkasnya alhamdulillah hari ini DPIM melihat bahawa kita membawa naratif bahawa emas itu tidak harus dijadikan hanya sebagai barang perhiasan dan simpanan. Baik. Kalau orang perempuan ni suka sangatlah emas untuk ditunjuk-tunjukkan, sebab ini satu pencapaian kalau orang perempuan ni, prestasi dia kan. Tapi sebenarnya tak cukup. Allah jadikan emas itu sebagai ciptaan yang sangat berharga dan kita harus menjadikan emas itu sebagai satu ekosistem ekonomi, kembangkan dia dalam bentuk ekonomi. Dan di sini ada banyak pilihan yang kita boleh lihat hari ini dengan adanya inovasi, adanya teknologi digital ini, Saudara Akmal. Ini yang menjadikan ni urus niaga emas ni menjadi lebih berkesan dan lebih bermakna bila adanya teknologi digital ni. Jadi pilihlah produk yang terbaik, yang patuh syariah. Dan dalam aspek ini DPIM memberikan latihan. Kita memberikan bimbingan, latihan dan jadikan tempat rujukan. Kerana masyarakat kita ni mudah sangat terjebak dengan pelaburan-pelaburan yang bukan saja emas, yang pelaburan lain yang pelaburan yang skim cepat kaya dan sebagainya. Jadi ini yang DPIM harap memberikan perkhidmatan kita. Baik, terima kasih kita ucapkan, dan juga kita harapkan apa yang dibincangkan tadi memberi manfaat kepada para penonton, dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Sahar bin Din, Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia yang kerana bersama dengan kami perkongsian yang amat bermanfaat ini. Terima kasih Tuan. Sama-sama, Saudara Ahmad. Baiklah saudara, Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia hari ini edisi 22 Jun 2022.
2022. Terus amalkan kawalan kendiri walaupun negara dalam fasa peralihan endemik. Lindung diri, lindung semua. Saya Akmal Hafiz Tuslan. Salam keluarga Malaysia dan kita jumpa lagi.